إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam, yakni dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dihormati dan dikasihi sekalian, hari ini 25 hari bulan Disember, kita semuanya bercuti kecuali hanya segelintir sahaja yang terpaksa bekerja. Kita bercuti sebagai kelepasan ataupun hari cuti umum bersempenakan sambutan Christmas yang diraikan oleh penganut agama Kristian yang menyambut ulang tahun kelahiran ataupun bagi mengenang kelahiran Jesus Christ ataupun Nabi Isa alaihi salam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita ingin menyatakan bahawa walaupun orang-orang Islam dilarang, diharamkan daripada menyambut Christmas sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Kristian, tetapi kita ingin menegaskan bahawa orang-orang Islam lebih menghormati dan lebih menyayangi, lebih menyintai Jesus Christ, lebih kasih kepada Nabi Isa alaihi salam berbanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristian sendiri. Umpamanya di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman bermula pada ayat 45. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana diutuskan Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran.
Remember when the angel said, "O Mary, God gives you good news of a word from him, whose name is the Messiah Jesus, son of Mary, revered in this world and hereafter, and one of those brought near to God. He will speak to the people from his cradle and as man, and is one of the righteous." She said, "My Lord, how can I have a child when no mortal has touched me?" He said, "So it will be. God creates what he wills. If he decrees a thing, he says to it only, be, and it is." Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sepatutnya orang-orang Kristian membaca apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bagaimana bentuk kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan dengan selayaknya kepada perutusan, kepada kemunculan Nabi Isa alaihi salam. Keajaiban, miracles yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi keajaiban, kemuliaan, penghormatan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam tidak sepatutnya dijadikan sebagai justifikasi untuk mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bagaimana malaikat menemui Mary, menemui Maryam, yang mana Maryam ini adalah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Nama Maryam diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita mempunyai satu surah yang spesifik, satu surah yang khusus, yang istimewa, yang diberikan dengan nama surah Maryam, yang mana Maryam ini disebut dalam surah Ali Imran apabila malaikat Allah Ta'ala berkata kepada Mary, berkata kepada Maryam, membawakan berita gembira, good news kepada Maryam, yang mana membawakan berita gembira berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam, yang mana Nabi Isa ini dimuliakan di atas dunia dan dimuliakan di hari akhirat nanti. Bukan sahaja New Testament, bukan sahaja Old Testament, bukan sahaja Bible, bukan sahaja gospel yang bercakap tentang kemuliaan Jesus Christ, tetapi Al-Quran yang merupakan revelation, wahyu daripada Allah Jalla wa'ala juga menceritakan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Cuma perbezaan yang ketara ialah Al-Quran memuliakan Nabi Isa alaihi salam dengan tepat, tetapi Bible yang telah diubah oleh tangan-tangan manusia daripada perkataan Injil yang sebenarnya, daripada perkataan Taurat yang sebenarnya, akhirnya mereka memuliakan Nabi Isa alaihi salam secara melampau dan akhirnya berlaku syirik kepada Allah Ta'ala dengan mensyirikkan Allah dengan Nabi Isa alaihi salam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagaimana kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang Kristian yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Isa alaihi salam, begitulah juga kita pada hari ini bimbang dan khawatir dengan sikap sebahagian daripada orang-orang Islam jikalau mereka terbabas mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita sering berpesan kepada saudara-saudara seagama, jangan melampau dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampau dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang Kristian juga mereka memuji, mereka menyanjung Nabi Isa alaihi salam, tetapi mereka melampau dalam ibadat yang sedemikian sehingga akhirnya mereka terperangkap dengan apa yang disebut sebagai talbis iblis apabila associate mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi Isa alaihi salam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam apabila dia boleh bercakap minal mahdi, daripada buayan,
dalam keadaan yang sebegitu kecil, dalam keadaan yang masih bayi, Nabi Isa alaihissalam diberikan miracle, keajaiban, mukjizat oleh Allah Jalla wa'ala, dengan kemampuannya untuk bercakap dalam keadaan yang sebegitu rupa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itu di antara kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga kan ibunya Maryam bertanya, bagaimana mungkin beliau akan melahirkan, mengandung seorang anak, kemudiannya melahirkan seorang anak, sedangkan tidak ada mana-mana lelaki yang pernah menyentuhnya. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahawa memadai. Allah Ta'ala berkata atau berfirman, kun, jadilah, maka jadilah apa yang hendak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, begitulah juga perbandingan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59. The case of Jesus with God is like the case of Adam. He created him from dust, and then he said to him, be, and he came into being. Allah Ta'ala membuat perbandingan. Jikalau ada di kalangan kita yang ragu-ragu tentang kejadian Nabi Isa alaihissalam, yang mana sepatutnya la syakka wa la raiba fi, sepatutnya tidak ada keraguan, tidak ada syak pada keagungan Allah Ta'ala dalam mencipta makhluk dalam pelbagai bentuk sekalipun. Lalu Allah Ta'ala menyatakan dengan membuat perbandingan untuk kita berfikir sama-sama. Apabila Allah Ta'ala membuat perbandingan Jesus sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam sekurang-kurangnya tidak ada bapa, tapi dia masih mempunyai ibu. Lalu Allah Ta'ala menarik perhatian kita supaya berfikir, bagaimana Nabi Adam alaihissalam tanpa ada ibu, tanpa ada bapa, tanpa ada persenyawaan, tanpa ada persetubuhan, tanpa ada hubungan kelamin, tetapi Allah Jalla wa'ala hanya berfirman, kun, jadilah, maka jadilah Adam alaihissalam. Jikalau manusia merasa ragu-ragu dengan kejadian Nabi Isa alaihissalam, maka bagaimana munculnya manusia di alam ini tanpa ada ibu dan tanpa ada ayah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah yang disebut sebagai kehebatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Isa alaihissalam bercakap kepada kaumnya pada ayat 49. I have come to you with a sign from your Lord. I make for you the shape of a bird out of clay. I breathe into it, and it becomes a bird by God's permission. I heal the blind from birth and the leper, and I bring the dead to life by God's permission. And I tell you what you eat and what you store in your houses. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Nabi Isa alaihissalam menyebutnya, dan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 49 bagaimana kedatangan Jesus, kedatangan Nabi Isa alaihissalam dengan membawa bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh membentuk seekor burung, meniupkan kepadanya, dan boleh menjadikan burung itu terbang. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam boleh menyembuhkan orang yang buta sejak daripada lahir. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, with God's permission, biiznillah, dengan izin daripada Allah, Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang yang telah mati. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, inilah Al-Quran. Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tidak sepatutnya kita mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam, walau sehebat mana Nabi Isa alaihissalam sekalipun. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian,
Kerana itu, apa yang ada di dalam Al-Quran untuk kita baca, untuk kita teliti, untuk kita analisa, untuk kita jadikan contoh dan teladan. Bukan hanya sekadar membacanya sahaja, bukan hanya sekadar mengejar supaya boleh diadakan kenduri khatam Al-Quran sahaja, dikongsikan dalam laman-laman Facebook dan sebagainya, seolah-olah itulah kemuncak pencapaian kita sebagai seorang Islam, tanpa memahami, tanpa kita bertadabbur, tanpa mengambil pengajaran daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Jikalau apa yang diceritakan oleh Al-Quran kita tidak mengambil pengajaran daripadanya, apa guna kita membaca Al-Quran? Apa guna Al-Quran dikekalkan sehingga ke hari ini untuk kita tatapi? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah kesilapan yang seringkali dilakukan oleh manusia. Sidang hadirin mukminin, apa yang berlaku pada hari ini? Orang-orang Kristian umpamanya tidak lagi kasih kepada Jesus sebagaimana yang sepatutnya. Mereka hanya menyebut mereka kasih kepada Jesus, mereka sayang kepada Jesus, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Bible. Tidakkah itu sama seperti mana orang-orang Islam pada hari ini yang melaungkan pelbagai syair, yang melaungkan pelbagai sajak, yang membaca dengan pelbagai lirik-lirik yang tertentu, nyanyian yang tertentu, nasyid yang tertentu, apa yang disebut sebagai selawat yang bukan selawat sebenarnya, tetapi sebenarnya kita melampau-lampau dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kitalah yang menjadi petualang kepada tidak mampunya kita untuk melaksanakan 100% ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bermanfaat selawat yang kita ucapkan, syair yang kita laungkan, apa yang kita lafazkan daripada nasyid memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau apa yang diajarkan oleh Nabi tidak dijadikan sebagai penghayatan kepada kita semua? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, berapa ramai di kalangan kita berbaju Melayu, berkain sampin umpamanya, bersongkok, membawa sepanduk daripada satu kampung satu kampung, daripada satu jalan satu lorong ke jalan lorong yang lain, seolah-olah kononnya akulah yang paling kasih dan cinta kepada Nabi. Tetapi rumah tangga kita bukanlah rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan ekonomi, perniagaan kita penuh dengan penipuan, sedangkan pemerintahan kita penuh dengan penipuan, korupsi. Tidak ada good governance, tidak ada tata selia yang bagus yang dilakukan sesuai sebagai seorang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, umpamanya kita melihat bagaimana orang-orang Kristian pada hari ini yang berslogan, yang suka berslogan, bercakap seolah-olah kasih kepada Jesus, tapi apa yang disebut oleh Bible dalam Deuteronomy umpamanya pada ayat yang ke-8 disebut tentang khinzir. Orang-orang Islam tidak memakan khinzir kerana khinzir dianggap sebagai haram dalam ajaran Islam. Tetapi dalam Kristian, dalam Bible juga disebut sebagai prohibition, sebagai pengharaman ke atas memakan khinzir. Tetapi orang-orang Kristian pada hari ini memakan khinzir secara berleluasa, tanpa segan silu, tanpa rasa bersalah. Sedangkan khinzir dalam Bible, dalam Deuteronomy disebut sebagai is unclean for you. Is unclean, dianggap sebagai binatang yang kotor. You shall not eat their flesh. Kamu tidak boleh memakan dagingnya. Or touch their dead carcasses. Kamu tidak boleh menyentuh bangkainya. Bukan sahaja tidak boleh memakannya, kamu bukan sahaja tidak boleh memakan dagingnya kerana dianggap sebagai kotor, tapi kamu juga diharamkan daripada menyentuh bangkai khinzir. Ini disebut di dalam Bible. Tetapi apakah orang-orang Kristian beramal dengan ajaran Bible? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itu kita tidak mahu kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang Kristian turut juga dilakukan oleh orang-orang Islam.
Antara yang lain, pada ayat yang ke-16 disebut, honor your God, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you. Perintah supaya berbuat baik kepada ayah dan ibu ada di dalam Bible. That your days may be long and that it may be well with you in the land which the Lord your God is giving you. Kemudian ayat yang ke-17, you shall not murder. Kamu tidak boleh melakukan pembunuhan. Ayat yang ke-18, you shall not commit adultery. Kamu tidak boleh melakukan perzinaan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, lihatlah hari ini negara Amerika yang majoriti penduduknya beragama Kristian. Lihatlah England, lihatlah Scotland, Wales, Northern Ireland, Germany dan sebagainya. Negara yang penduduknya, rakyatnya majoriti beragama Kristian, membaca Bible, membaca Gospel, membaca New Testament, membaca Old Testament, tetapi adultery, perzinaan tidak dianggap sebagai satu jenayah dalam negara mereka. Ini merupakan satu perkara yang sangat menyedihkan. Jikalau kamu benar-benar beramal dengan the words of God, kamu sepatutnya menganggap zina sebagai satu jenayah. Orang-orang Islam, kita pada hari ini, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, negara kita juga mempunyai kanun keseksaan, penal code. Penal code kita ataupun kanun keseksaan tidak menganggap zina itu sebagai satu jenayah. Dalam negara kita yang dianggap sebagai jenayah adalah pelacuran sahaja. Zina tidak dianggap sebagai jenayah. Kerana itu tidak ada sesiapa pun dalam negara ini, sama ada dia Cina, India ataupun Melayu, beragama Islam atau beragama apa sekalipun, tidak akan didakwa di mahkamah sivil bagi kesalahan zina. Zina hanya tertakluk di bawah mahkamah syariah yang dendanya sangat terbatas, 356 sahaja. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sayangnya bagaimana kita mendabik dada sebagai sebuah negara Islam, menjadikan Islam as the religion of the federation, Islam sebagai agama persekutuan, mengikut federal constitution, mengikut perlembagaan negara, tetapi kita tidak menjunjung ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalannya, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ialah adakah kita ingin mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh penganut agama Kristian kepada agama mereka sendiri, kepada Tuhan mereka sendiri, kepada Rasul mereka sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang Islam, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, umat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil pengajaran, ibrah yang berguna daripada kesilapan yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, kubur hanya berada di sebelah kita sahaja. Berapa ramai di kalangan kita apabila memandang batu nisan seperti itu, apabila memandang tanah perkuburan, setiap hari kita memandangnya. Berapa ramai di kalangan kita yang bertanyakan kepada diri masing-masing, apakah bekalan yang telah aku ada untuk aku bawakan di hari akhirat nanti, yang bermula dengan alam barzakh, yang bermula dengan alam kubur. Apakah segala penipuan yang selama ini kita lakukan, kita telah bertaubat daripadanya? Apakah segala kezaliman yang kita lakukan selama ini, kita telah menyesal dengan sesungguh-sungguhnya? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bertakwa kepada Allah, atau dalam bahasa Melayunya takut kepada Allah, berbeza dengan takut kepada binatang buas. Jikalau takut kepada binatang buas, kita melarikan diri daripadanya, kita mengelakkan diri kita daripada terserempak dengan binatang buas. Tetapi takut kepada Allah telah diungkapkan sebagai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung, melaksanakan segala perintah, segala suruhan Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan atau menjauhi segala apa yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala juga diungkapkan oleh para fuqaha dengan istilah takut kepada bencana daripada Allah, takut kepada azab siksaan daripada Allah, takut kepada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka kerana itulah sentiasalah kita memperbaharui taubat kita kepada Allah, mengembalikan segala barang-barang yang telah kita ambil secara tidak sah, meminta kemaafan daripada orang yang telah kita zalimi. Marilah kita berikrar, berazam dengan diri kita sendiri, berjanji bahawa kita tidak akan mengulangi dosa-dosa yang lampau, kerana kita tidak mengetahui bilakah malaikat maut yang akan mengunjungi dan merentap roh
daripada jasad kita ini. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghuni syurga yang tertinggi, yang paling hampir dengan Arasy Ar-Rahman, yang dikenali sebagai syurga Firdaus, bersama-sama dengan baginda. Amin ya rabbal alamin. Hari ini marilah kita sama-sama mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaksimum yang mungkin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada hari ini memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menganjurkan kepada kita supaya bersalawat dan mengucapkan salam ke atas baginda, seperti mana firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في بورما. اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.